kita dah masuk topik yang ketiga dalam modul kedua dalam bab kita nak membina skrip jualan. Okey, sebelum ni kita dah pada topik satu kita dah belajar flow untuk buat jualan ataupun selling flow. Yang kedua, bila kita dah faham flow jualan, kita dah tahu macam mana kita nak kawal perbualan dalam flow jualan tu, dan kita dah buat skrip jualan pada topik yang kedua. Alright, so bila kita dah ada flow, kita dah ada skrip jualan, kadang-kadang pelanggan ni dia ada rejection dia. Okay, dia bagi banyak alasan untuk tidak membeli. So kat dalam topik ketiga ni, kita nak belajar macam mana kita nak menguruskan rejection yang ada, macam mana kita nak handle rejection yang diberi oleh pelanggan. Alright, tapi sebelum tu, sebelum kita belajar macam mana nak handle rejection, okay, kita kena ingat bila kita handle rejection ni, tidaklah kita dapat 100% closing rate. Contohnya sebelum ni kita dapat 10 rejection, 1 je kita boleh jawab. So bila kita belajar handle rejection ni, bukanlah kita nak dapat closing 10-10 tu tadi. Cumanya apa yang kita boleh dapat adalah kita boleh memaksimumkan closing. Contoh sebelum ni closing rate kita 10%, tapi bila kita dah belajar handling rejection, kita boleh naikkan kepada 40%, 50%. Okay, itu yang pertama je lah, handling dalam topik handling rejection. Alright, so sebelum kita masuk ke dalam bab handling rejection, so pertama sekali kita kena tahu dululah perjalanan prospek kita ni menjadi pelanggan. Okey, perjalanan prospek ni dia akan bermula dia jadi leads lah. Dia masuk ke dalam WhatsApp kita. Itu kita panggil dia dapat leads. Contohnya kita bermula dengan 100 leads. Okey, kat list ni kita ada 100 lead. Selepas dia jadi leads tu, kita tengok berapa pula yang engage. Ini kita kena measure. Okey, dalam 100 lead kita dapat, mungkin yang engage ni 80 orang sahaja. Okey, so dalam berapa banyak yang engage tu, berapa banyak pula dapat dengar kita punya presentation. Okey, dalam banyak-banyak yang kita dah cerita pasal produk tu, berapa pula yang menunjukkan minat. Dalam berapa banyak yang minat tu, berapa pula yang membeli. Itu adalah perjalanan customer yang kita kena sentiasa monitor lah. Jadi rejection tu tuan-tuan kena faham berlaku kat mana. Adakah daripada leads ke engage? Okay, dia masuk dalam WhatsApp kita, tapi dia tak reply pun bila kita bagi salam. Maksudnya dia tak engage lah. Kat situ apa yang kita nak kena ubah? Kat situ kita ubah kita punya introduction. Okay, dari banyak-banyak yang engage ni, tak semua dapat dengar kita punya presentation. Isunya kat mana? Mungkin isunya adalah pada fasa awal-awal tu, fact finding. Alright, perbualan kat situ kena improve. Okay, so kita dah dapat present, tapi mereka ni tak berminat. Okay, yang menunjukkan minat tu sikit. So maksudnya apa? Maksudnya kita kena ubah skrip presentation kita. Okay, skrip saranan yang saya kongsikan pada topik kedua tu kena adjust supaya dalam 50 orang yang dengar presentation kita tu, yang baca presentation kita tu, lebih kurang dalam 70%, 80% yang menunjukkan minat. Okay, dalam yang menunjukkan minat ni, berapa banyak pula yang betul-betul membeli. So tonton kena faham dululah perjalanan customer ni. Sebab apa kita kena faham benda ni? Sebab kita nak tahu rejection tu berlaku kat mana. Adakah pada fasa awal-awal, adakah pada fasa pertengahan, ataupun pada fasa closing berlaku rejection tu. Tapi dalam fasa ni adalah yang mudah dikawal adalah daripada fasa presentation kepada closing lah. Presentation sampailah dia membeli. Okey, kat sini kita boleh ubah kita punya script presentation. Orang kalau dah tak reply ni memang kita susah sikit kadang-kadang. Okey, bila dia dah blue tick pada awal-awal ni, kadang-kadang kita tak sempat bagi salam, baru kita bagi salam, dia dah tak reply dah. Kat situ kita susah sikit, kita nak control lah. Tapi bila kita dah start presentation, dia dah start engage, dia dah start borak dengan kita, okay, kat sini dah lebih mudah lah. Okay,
sebelum kita kenal pasti apa yang kita bila kita buat closing, kebiasaannya rejection yang kita dapat tu tak jauh beza pun. Ada, kita nampak pattern, kita nampak dia punya pattern lah. Kita nampak pattern, biasanya dia ni rejection sebab apa je. Kadang-kadang ada yang cakap nak tunggu gaji, dia nak survey harga dulu, dia nak the blue tick, nak tengok produk lain dulu. Kenal pasti. Sebab tu dalam daily report, ini kena selalu buat lah. Katakanlah sales team sehari dapat 30 rejection. Senaraikan semua 30 rejection tu letak dalam satu Google Sheet dan kenal pasti rejection ni sebab apa. Kalau bila kita dah buat, sebenarnya rejection ni dia sama je, patternnya sama sahaja. Alright, so ini contoh, ini adalah contoh rejection punya report yang saya collect daripada sales team saya sebelum ni lah. Bila kita check balik, rupanya yang paling banyak rejection adalah inilah. So joy clicker ni memang banyak, tapi kita tak boleh nak control, sebab kadang-kadang yang klik tu bukan leads yang kita nak lah, so kita abaikan. So kat sini kita boleh fokuskan blue tick dekat harga, ada orang tu nak survey kat harga, dia kata nak tunggu gaji. So apa nak buat kalau kita dapat rejection macam ni. Tapi based on ini rejection yang saya dapat based on produk yang kami jual lah, tapi bergantung kepada tuan-tuan punya produk dan servis. Kadang-kadang dia dapat rejection lain. Contohnya tuan-tuan buat servis interior designer, mungkin rejectionnya tak adalah nak tunggu gaji. So mungkin rejectionnya dari segi dia nak discuss dulu dengan family, contohnya lah. Tapi pokok pangkalnya kena tahu, kena kenal pasti apa rejection yang biasa dia dapat. Sebab apa kena buat benda ni? Supaya kita boleh provide skrip yang dah tersedia untuk sales team. So sales team ni dia tak payah nak fikir sendiri apa skrip untuk dia handle rejection yang dia biasa dapat. Biasanya bila rejection yang berlaku, bila kita dapat rejection, apa kemungkinan yang berlaku, apa sebab, apa kebiasaan sebab yang berlaku yang menyebabkan kita ni dapat rejection. Yang pertama, of course, offer kita tak cukup menarik. Alright, offer kita tak cukup menarik. So kena check balik. Kadang-kadang produk kita dah okey, presentation kita dah okey, tapi tawaran yang kita bagi pada prospek tu tak cukup menarik. Try 2-3 offer, 2-3 offer yang boleh meyakinkan prospek untuk membeli. Yang keduanya adalah kita pada fasa saranan tu tak cukup meyakinkan. So macam mana kita nak test benda ni? Pada fasa saranan tu, saya sarankan tuan-puan untuk come out dengan 2-3 skrip jualan untuk bahagian saranan. Tengok mana yang paling converting dan gunakan yang tu. Saranan tak cukup meyakinkan lah. Yang ketiga ni, of course, prospek belum ada kemampuan. Sebab tu dia kata nak tunggu gaji lah, apa benda lah. Tapi kebiasaannya bila prospek belum ada kemampuan ni, bukanlah dia tak minat, dia memang nak memerlukan produk kita, cuma memang betul-betul dia tak ada kemampuan pada waktu itu. Kebiasaannya ini adalah tiga punca rejection yang saya dapat bila jual produk lah. Alright, kebiasaannya. So macam mana kita nak handle rejection ni? So sebenarnya kita nak handle rejection ni, sebenarnya ini sahaja 3 step untuk saya handle rejection. Katakanlah dia kata nak tunggu gaji. First, saya tak suka paksa dia. Saya minta izin untuk follow up dan kita cadang masa follow up. Sekejap lagi saya beritahu kenapa. Satu, kenapa jangan paksa? Sebab kita sendiri as a buyer, kita ambil masa untuk buat decision. Bila kita sembang dalam topik rejection ni, kita assume, kita menganggap pada topik 2 tu kita dah settle, dapat satu skrip jualan yang power. Tapi akan ada juga rejection, tapi dengan skrip jualan yang
cantik, yang power, kita boleh kurangkan rejection. Tapi dalam topik ni kita nak discuss apa nak buat kalau ada juga rejection. Okay, ini 3 langkah yang saya selalu buat lah. Satu, bila dia reject, so jangan paksa. Okay, bila kita paksa, kita put pressure pada prospek lah. Okay, yang kedua, kita minta izin untuk follow up. Yang ketiga, bila kita nak follow up, kita cadang masa untuk kita follow up. Contoh, okay, rejection yang biasa dapat lah. Okay, tak apa, saya tanya je dulu. Okay, baik puan, terima kasih kerana memberi saya. Boleh pakai script rejection. Maksudnya, ini contoh rejection yang boleh cakap less than 50% dia akan membeli. Maksudnya probability untuk dia membeli tu mungkin 30%, 35%. Okay, tapi kita tutup dengan kita minta izin untuk follow up. Biasanya kita hantar follow up, kita tak minta izin untuk follow up. Itu yang membuatkan kebiasaannya kena block. Okay, bila kita minta izin, barulah kita boleh hantar promotion tanpa rasa bersalah. Alright, tak apa, saya nak tahu harga je dulu. Okay, ini contoh yang you boleh guna untuk apa tu, untuk kalau dia kata nak tahu harga je dulu, antara jawapan yang saya biasa pakai adalah kita tanya bajet dia. Bila kita tanya bajet, kita boleh agak-agak package yang kita nak jual dengan dia. Kadang-kadang kita fokus nak jual package yang harga tengah-tengah. Contoh harga yang tengah-tengah 129, kita ada harga bawah sikit. So bila kita tahu dia punya anggaran bajet, kita boleh downsell. Okay, kita boleh downsell. Tunggu gaji. Okay, ini yang saya cakap tadi, ikut 3 step untuk follow up tadi. Okay, tak apa, saya tunggu gaji. Antara jawapan yang saya biasa bagi, baik puan, puan gaji agak-agak bila tu? Boleh saya remind puan nanti. Maksudnya kita minta anggaran, dia kata gaji 30 hari bulan, kita macam tu, kita bagi terus tarikh untuk kita follow up dia. So pada tarikh yang kita bagi tu, kita nak follow up dia tu, kita WhatsApp lah balik. Sebab apa saya suka buat macam ni? Sebab kebanyakan sales team dia takut untuk follow up. Okay, so macam mana kita nak mengurangkan rasa macam tu? Kita letaklah tarikh kat prospek. Kata kat dia, okay puan, nanti 27 hari bulan saya WhatsApp puan balik. Kita remind dia. So 27, 26 hari bulan tu boleh dah kita WhatsApp dia balik. Alright, so kebiasaannya ini adalah step untuk saya bila prospek bagi rejection yang kita tak boleh nak handle. Pertama, kita jangan paksa dia. Okay, jangan paksa dia. Contoh dia minta, dia cakap rejection, tak apalah, saya nak discuss dengan family saya dulu. Okay puan, tak apa, puan boleh discuss saya dulu, cumanya nanti minggu depan dalam hari Isnin saya follow up puan balik, boleh? Okay, minta izin untuk follow up dan bagi masa untuk follow up. Okay, make sure benda ni jadilah, benda ni dibuat. Kadang-kadang bila customer bagi rejection, dia paksa juga, dia try juga untuk close sale. Tapi apa yang best adalah kita bagi dia buat decision. Tapi kalau kata nak follow up, kalau you kata nak follow up cepat, minta je besok saya follow up balik. Okay, lusa saya follow up balik, minggu depan saya follow up balik. Minta izin dan bagi masa untuk dia buat decision, dan bagi masa untuk kita masa kita akan follow up dia. Alright, so ini adalah langkah-langkah yang saya biasa gunakan untuk handle rejection lah. Okay, recap balik apa kemungkinan yang berlaku. Kebiasaannya memang ini sahaja 3 sebab bila prospek dia reject. Okay, bila kita faham macam mana prospek berfikir, apa yang menyebabkan dia reject, sebenarnya apa-apa rejection yang dia bagi tu adalah
bukannya sebab rejection tu sendiri. Kadang-kadang dia tunggu gaji, kadang-kadang dia cakap dia tunggu gaji tapi sebenarnya dia tak berminat. Kenapa dia tak berminat? Sebab apa? Sebab offer kita tak menarik. Dua, sebab saranan kita ni tak cukup meyakinkan. Okey, dua kemungkinan ni kita kena ambil berat lah. So kita kena baca pattern, kena pandai baca pattern conversation dengan pelanggan tu. Okey, kadang-kadang dia bagi rejection yang tak masuk akal. Contoh, you tengah berbual dengan lelaki, tapi dia kata nak minta dia minta tempoh discuss dengan dia punya partner. So itu adalah rejection yang bagi saya personally tak masuk akal. Tapi kita check balik dia bagi rejection semacam tu adalah disebabkan dia tak berminat dengan apa yang kita tawarkan. Sebab apa dia tak berminat? Sebab apa? Yang kemungkinan pertama adalah offer kita tak cukup menarik. Kedua, cara kita memberi saranan tu tak cukup meyakinkan dia yang produk kita ni boleh selesaikan masalah dia. Alright, so jadi sepanjang perbualan melalui WhatsApp tu, tuan puan kena kenal pasti apa yang menyebabkan prospek tu rasa tak berminat untuk membeli produk kita. Kadang-kadang rejection tu bukanlah rejection, tapi adalah disebabkan memang dia ni tak minat dengan produk kita. Jadi check balik lah macam mana nak check balik. Sebab tu kita balik kepada topik yang pertama, kita kena faham flow jualan dan gunakan fasa fact finding tu untuk cari pain point dan mengeluarkan saranan ataupun product presentation based on dia punya rejection lah. Tapi kalau dapat juga rejection, ini adalah 3 langkah untuk handle rejection yang saya boleh kongsikan. Alright, seterusnya kita akan pergi ke topik yang keempat, topik terakhir dalam modul bina skrip jualan. Ada few tips ataupun pantang larang yang saya nak kongsikan ketika closing. Alright,